Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, rahmat-Nya jua dapat kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dan saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sentiasa mempertingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia yang sangat banyak sehingga kan tak mampu untuk kita hitung bahkan mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini. Allah bagi tahu dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi wa la tuhsuha. Kalaulah nak diperhitungkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka tidak terhitung sangat banyak. Dan apa yang menjadi kewajipan kita adalah menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Di antara ciri-ciri orang yang bersyukur, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Qayyim, takwa ini maksudnya sangat ringkas dan mudah difahami, iaitu membuat segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala tegahannya. Itulah tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi yang mafhumnya mengatakan bahawa semua yang berlaku di atas muka bumi ini, baik dan juga buruk, adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang buruk itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru timbul persoalan, jika baik dan buruk itu kedua-duanya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa untungnya kita, apa ruginya kita? Dan menjadi kewajipan kita pertama, jika kita faham konsep ini, iaitu berdamai dengan takdir. Sebab kita tahu takdir yang baik itu pun daripada Allah, yang buruk juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menggambarkan apabila baik dan buruk ini kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala, tetap ada untung dan ruginya kepada hamba-Nya. Apa kata Allah? Qad aflaha man tazakka. Sangat beruntung dan berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwanya dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya rugi, wa qad khaba man dassaha. Orang yang mengotori dirinya, jiwanya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perihal rezeki, bila kita faham konsep baik dan buruk ini semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah rezeki. Seharusnya kita yakin bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah bimbang tentang rezeki kita, kerana kita yakin bahawa rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada semua orang, namun rezekinya itu tidak sama, bergantung kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Namun apa yang diberikan oleh Allah itu seharusnya kita syukuri. Itu menjadi kewajipan kita sebagai seorang hamba. Berbicara juga soal rezeki, bukannya wang ringgit sahaja itu rezeki, bukannya gaji itu sahaja rezeki. Itu salah satu pecahan ataupun salah satu daripada bentuk-bentuk rezeki. Yang dinamakan rezeki itu sangat luas, maksudnya definisi sangat luas, iaitu kesihatan yang baik juga dipanggil rezeki, isteri, pasangan yang baik juga dipanggil rezeki, anak-anak yang baik, alhamdulillah, dipanggil juga rezeki, bos yang baik juga dipanggil rezeki, terselamat daripada malapetaka juga dipanggil rezeki. Tuan-tuan,
ada tok guru ataupun ramai cerdik pandai lah, termasuk guru saya juga pernah pesan lah, kalau kita ni pergi bermusafir sebagai contoh kan, tiba-tiba anak dalam kereta kita kata, bah nak terkencing pula lah dia kata. Jadi kita ni kadang-kadang nak kejar masa, nak sampai ke Johor pukul sekian-sekian sebagai contoh, malas nak layan, kau nantilah kencing. Sedangkan sebenarnya kadang-kadang kita tak tahu bahawa kemalangan, kalau kita teruskan perjalanan, entah-entah kita juga terlibat dalam kemalangan tersebut. Kadang-kadang anak-anak kecil dekat dalam kereta tak boleh duduk lama, bah nak berhenti rehat, lapar. Kita kadang-kadang malas nak layan. Long abah nak cepat masa ni, nak sampai cepat pada waktunya, nantilah. Sedangkan rupanya anak tersebut menyelamatkan kita daripada malapetaka. Sebab anak-anak ni rezeki, tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak ini rezeki, ya, dan juga amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak bolehlah, tak payah bimbang tentang rezeki anak-anak kita. Dan kadang-kadang mak bapak ni terlalu risau, tengok anak banyak sangat main, belajarnya kurang, tengok TV-nya lebih, main game-nya tak tentu masa. Kadang-kadang bimbang juga, Along nak jadi apa besar nanti, tengok main je. Ataupun anak-anak kita mungkin ada yang tak berapa pick up mindanya, mungkin exam dapat nombor berapa sekian-sekian. Along macam mana nak jadi doktor ni sebagai contoh, asyik dapat nombor yang tercorot je, bimbang dia sungguh. Sedangkan dia lupa dulu mak bapak dia pun pernah pesan anak-anak itu, kita ni tumpang rezeki dia. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang tak sedar, bila orang tanya, alhamdulillah naik pangkat ya, kita pun jawab alhamdulillah rezeki anak, kata. Tahu pula rezeki anak, tapi kadang-kadang bimbangnya terlebih. Nak jadi apa ni, kita boleh bimbang begitu, dan kita boleh membantu mereka supaya mereka ini berada satu landasan yang betul. Main-main juga, belajar-belajar juga, namun jangan lupa untuk sembahyang, jangan lupa untuk banyak tugas-tugas yang perlu dilunaskan. Tidak perlu terlalu bimbang, sebab rezeki mereka semua Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. Dan kadang-kadang kita tengok salah satu keluarga kan, mungkin ada seorang yang ramai-ramai anak ni dah pergi ke overseas sebagai contoh, sambung belajar, dah kerja yang bagus-bagus, tinggalkan keluarga. Ada satu anak ni tak berapa nak pandai, dia tinggal dengan keluarga dia. Dia tak boleh kata, itulah Long, kau tak belajar tak pandai, tak tengok adik-adik kau, abang-abang kau belajar sampai ke luar negara. Tapi akhirnya kita menyesal pula, diorang terlalu sibuk. Yang anak yang tak berapa pandai inilah yang akhirnya selalu berada dengan kita, selalu menjaga kita, menghabiskan masa bersama kita. Itulah yang dipanggil rezeki, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab jangan kita terlalu melihat dari sudut zahirnya sahaja. Pandanglah semuanya itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah anak-anak kecil ni yang tak ada dosa kan, anak-anak yang baru 3-4 tahun, 5-6 tahun. Ayah jom kita berhenti kat kawasan rehat, Along nak makan, Along nak kencing. Ya, kita tak mau, ayah tak mau berhenti. Dia pergi menyumpahnya bapak dia, ayah tak nak berhenti, nanti ayah kemalangan, jatuh gaung. Dia tahu itu doa daripada seorang anak kecil. Cuma dia tak tahu pula kalau jatuh gaung dengan dia sekali jatuh gaung, kan? Sebagai contoh, jangan, tuan-tuan perempuan, kalau anak kita dan sebagainya, sedaya upayalah kita untuk layan dia, kerana kita semua juga adalah menumpang rezeki anak-anak, tuan-tuan perempuan. Kahwin dua, rezeki ke apa? Ada yang kata ujian, ada yang kata rezeki, ada yang kata bala. Saya ramai kawan-kawan kahwin 2-3, namun bila tanya apakah nasihat kau kepada aku yang tak kahwin 2 lagi ni, tak payahlah, dia kata. Tak payahlah, biarlah aku pening seorang-seorang. Jadi testimoni tu tak ada sangatlah untuk dicontohi. Itu semua rezeki, tuan-tuan dan puan-puan. Rezeki boleh datang dalam pelbagai cara. Kadang-kadang gajinya itu tak besar mana, namun kesihatan yang baik, alhamdulillah,
Ada orang rezekinya alhamdulillah dari segi materialistik tu cukup serba-serbi, bahkan mewah dan sebagainya, namun ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tarik sikit daripada dia, kurangnya daripada dia. Itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam, tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan untuk melihat bagaimana Islam mendidik umatnya supaya tidak terbelenggu dengan dunia ataupun dengan kebendaan, kekayaan dunia. Kadang-kadang kita merasakan bahawa kehidupan semua benda perlukan wang ringgit, betul. Wang ringgit menjadi punca kebahagiaan, betul. Namun kita mesti luaskan definisi tersebut. Dan benda tersebut sehingga kan kadang-kadang kita bimbang, duit kita habis. Duit kita habis. Macam mana aku nak sedekah ni? Kalau aku sedekah banyak kan duit aku habis pula. Pertama, Islam tidak mengajar satu tambah satu dua. Bahkan Islam mengajar satu tolak satu jadi dua. Benda yang kurang tu bertambah. Bagaimana? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan daripada kepunyaan kamu, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan. Kita lihat dari segi pertama, dari segi wang ringgit, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kita luaskan lagi skop tersebut. Apa yang kita infakkan masa kita, kita infakkan keringat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menggantikan juga dengan perkara yang lebih baik. Baru-baru ni, ialah minggu ni, saya buat program seminar dan juga penyampaian laporan audit kan, dan kita menyelami masalah-masalah tentang kuasa karyah dan juga bendahari yang sebenarnya menjaga masjid sangat sibuk, tuan-tuan puan-puan. Dan mereka ni bukannya menjaga masjid full time, semuanya adalah sukarelawan. Kalau nak mengikut garis panduan kewangan Jawi itu 100% dengan pengurusan asetnya, pengurusan pentadbirannya, tak balik rumah dia. Sampai bini tanya, bang, bila nak balik rumah? Tak boleh balik yang. Sebab apa? Sebab banyak kerja sungguh dekat masjid. Saya ingatkan kepada mereka bahawa apa yang kita infakkan masa kita, orang jadi menjadi pentadbir masjid, menjadi jawatankuasa karyah masjid, menguruskan masjid, masanya diinfakkan untuk agama, keringat jerih perihnya diinfakkan untuk agama, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Sebab itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Islam juga mengajar kita, tuan-tuan dan puan-puan, tentang erti kekayaan yang sebenar. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina anin nafs. Iaitu tidaklah kekayaan itu diukur daripada banyaknya harta benda dia, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kekayaan jiwa. Ada orang dia kaya namun dia bukan kaya yang sebenar. Dia kaya, duit dalam bank dia banyak, hartanya berjuta bahkan berbilion, tapi dia tidak ada kekayaan jiwa. Kerana dia nak infakkan harta dia pun dia tak boleh, sebab bimbang dia, takut harta dia habis. Tapi ada orang hartanya tak banyak sangat, tapi jiwanya kaya, dia boleh menginfakkan harta dia dan sebagainya. Dan tuan-tuan, saya cuba kongsikan satu kisah bagaimana ketika saya belajar dulu. Saya pernah jumpa dengan seorang jemaah haji, dan jemaah haji ni kerja kampung je, kerja kampung, tapi dia boleh pergi haji. Ketika itu kalau kos pergi haji itu paling murah pun dalam 8 ke 9 ribu, 10 ribu. Dan dia ini kerjanya kalau nak dapat RM1,000 sebulan pun payah. Namun dia pun terkejut bagaimana dia boleh sampai ke Baitullahil Haram. Saya berkongsi pengalaman, bersembang dengan dia. Dia kata, ustaz, saya pun sebenarnya tak sangka macam mana saya boleh sampai ke Baitullahil Haram. Duit saya pun saya tak sangka bagaimana boleh cukup untuk menunaikan fardu haji ini. Ini semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang mungkin dari segi
wang ringgitnya tak ada masalah. Namun ada yang tak pernah sampai lagi ke Baitullahil Haram. Kerana apa? Kerana mungkin belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mungkin belum lagi direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ini kita kena yakin bahawa itu semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana Islam mendidik umatnya itu untuk yakin dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, untuk yakin dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang perlu kita hayati. Islam juga mendidik rezeki yang paling mulia adalah dengan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat perintah Allah, jauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan bimbang rezeki kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita mendapat rezeki yang paling mulia yang kita tak pernah sangka pun kadang-kadang. Dalam surah Al-Anfal, Allah menyebutkan perkara-perkara ini, ciri-ciri orang yang beriman ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang paling benar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila dibacakan ataupun dia mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka bergetarlah jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila diperlihatkan kekuasaan Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambahlah keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga salah satu bentuk kekayaan jiwa, tuan-tuan dan puan. Bagaimana dia ada contohlah, dia alhamdulillah rezeki dia banyak, rezeki dia luas, boleh beli kereta mewah. Tiba-tiba tengah basuh kereta mewah dia tu, terdengar berkumandangnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya apa? Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, mendengar kalimah azan tersebut, bergetar jiwanya. Uish, nak kena pergi masjid ni, nak kena pergi surau ni. Start kereta dia yang mewah tersebut, meluncur ke masjid untuk menunaikan solat fardu 5 waktu. Alhamdulillah, ini orang yang kaya jiwanya. Namun kalau tergamaknya dia mendengar azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, namun tergamaknya dia tak start kereta dia tadi, ataupun dia ada tengah basuh superbike sebagai contoh, tak start motor dia tadi untuk pergi ke masjid ataupun surau, ini yang kata jiwanya tidak kaya. Hartanya mungkin banyak, namun jiwanya tidak kaya. Dan dia tidak lagi beriman, dengan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila mana Allah tunjukkan bukti-bukti kekuasaan dia, tidak bertambah pun keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang melihat bukti-bukti kekuasaan ini, bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah orang yang kaya jiwanya. Kadang-kadang kita tengok banyak di sekeliling kita ini bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak. Bahkan dalam orang sekeliling kita pun banyak kalau nak mencari bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah juga dulu, hari nak banyak cerita kisah lah. Saya balik daripada Masjid Nabawi kan, lewat, saya pergi talaki pada waktu tersebut. Jadi bimbang pada waktu tersebut 11 malam, taksi dah tak ada. Taksi dah tak ada. Tak apalah, kita try jugalah. Masa tu tak ada lah, sama sekarang ada Grab ke, ada Uber ke, kita tawakal je lah. Pergi ke depan untuk mencari taksi. Terserempak pula dengan orang Turki. Orang Turki ni, dia ni tak reti cakap English pun tak pandai, cakap Arab pun tak pandai, bahasa Melayu lagi lah. Jadi dia cakap Turki dengan saya, tapi yang saya fahamnya dia tunjuk kad hotel dia tu. Kita fahamlah dia sesat nak balik hotel. Tengok kad hotel dia ni belah belakang, kat belah baket tu. Jadi nak pusing balik saya daripada Babul Mekah di depan tu, nak pusing ke bab baket tu jauh. Dah lewat. Kata, aku dah lambat ni. Dia bukan faham pun, dia cakap Turki juga.
Lagi tengok Pak Long ni sian pun ada. Macam umum macam bapak-bapak kita, bawa jugalah biarpun dah lewat kan. Esok exam ni. Esok exam. Balik lambat lagi. Tak apa bawa dia. Bawa-bawa dah lah jauh kan. Tapi tak apalah, ikhlas tolong. Bawa-bawa, dia pun bersembang dengan kita bahasa Turki. Kita bukan faham pun. Kau cakap apa pun aku tak faham. Contoh kan, hati bengkak jugalah. Dah lah jauh hotel kau ni. Tak apalah, tolong juga. Sampai ke hotel tu dalam pukul 11.30 malam, hampir pukul 12. Saya ingat lagi. Dia pun alhamdulillah syukur, inilah hotel dia dalam bahasa Turki dia lah. Kita pun bimbang dah, pukul 12 ni taksi mana pula. Tuan-tuan puan-puan, ini cerita betul, benar, kisah hidup saya sendiri. Datang Mustang depan hotel tersebut. Anta talib jamiah, dia kata. Kau pelajar universiti ke? Ya Allah, itlaq, dia kata. Wah, dia ajak saya naik kereta dia. Dia hantar saya balik ke college. Saya kata, ya Allah, dia kata. Berkat tolong Pak Long Turki tadi. Yang saya nak marah juga kan, menyusahkan betul. Tapi Allah balas cash, tuan-tuan puan-puan. Time tersebut rasa keimanan tersebut pun tengah orang panggil dalam istilah tabligh panggil apa? Josh. Tengah buka-buka, masya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Itu kisah saya dan kawan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Alladzina yuqimunas salah, dan orang beriman ini pasti dia solat, sebab solat adalah amal yang pertama yang akan dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik solat, baiklah semua perkara. Kalau solat tak jaga, dia sedekah banyak mana pun, buat baik macam mana pun, tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yuqimunas salah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia infakkan semula untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Rezeki Allah dari segi hartanya ke, dari segi tenaganya ke, dari segi masanya, semuanya dia infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ayat ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman, sebetul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun, bagi orang-orang yang beriman ini tuan-puan, ada darjat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun inda rabbihim, dapat darjat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, rezeki yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala, Islam ajarkan, didikkan kepada kita. Dan yang terakhir, Islam mendidik kita apa dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah kita mendapat sesuatu kebaikan itu sehinggalah kita ini mampu untuk menginfakkan apa yang kita suka. Apa yang kita suka dekat dunia ini kita berikan pada orang. Apa yang kita suka harta, banyakkan bersedekah. Suka apa, banyakkan bagi kepada orang. Saya dulu, ayah saya dulu, dia askar kan, dia sportsman. Jangan tegur barang-barang dia. Tegur kayu golf dia, ambil lah. Tegur dia punya kayu tu, dia punya raket di tenis. Kata, "Mat, kau punya raket kau cantik lah, ambil lah." Style macam tu. Tapi termenung jugalah. Oish, mahal tadi tu. Tapi alhamdulillah lah, ini contoh yang baik. Sampai sekarang anak dia masih ingat. Cuma saya ni kalau orang nak tegur, "Ustaz, lawan Myvi." Kalau bagi Myvi kan nak apa boleh. Tak apalah, alhamdulillah, syukur, terima kasih. Itu je lah yang mampunya, yang termampulah. Nabi SAW yang terakhir, tuan-tuan, beritahu kita sebaik-baik amal yang boleh kita buat. Pertamanya apa? Yang pertama, antudkhila ala akhika sururan. Kalau tak mampu nak bagi duit ke sumbangan ke, cukuplah kita menggembirakan orang lain. Kedua, au taqdiya anhu dainan. Kita menyelesaikan hutang orang. Kalau mampulah, tengok orang susah, banyak hutang, menyelesaikan hutang dia dengan apa? Mungkin dengan bayar zakat dan sebagainya. Dan yang terakhir, au tut'imuhu khubzan, bagi makan. Bagi makan kepada orang, itu antara yang paling digalakkan dalam agama. Sebab Ibn Qayyim kata apa? Kadang-kadang kita tak tahu, banyak doa naik
untuk kita. Daripada siapa? Yang pertama daripada si sedih yang pernah kita gembirakan. Yang kedua daripada si lapar yang pernah kita beri makan. Yang ketiga daripada si miskin yang pernah kita bantu. Mereka ini kalau mendoakan untuk kita, kadang-kadang kita pun tak tahu puncanya rezeki kita daripada doa-doa mereka ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan semua masalah dia dan akan memberikan rezeki daripada sumber yang dia tak sangka-sangka. Sekian perkongsian pada hari ini. Moga-moga ada baiknya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.